主内亲爱的弟兄姐妹们，早上好！ Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. 我们欢迎各位在现场或在线上敬拜神的弟兄姐妹们。 Saat ini kami mengundang Bapak Ibu yang beribadah di dalam gedung gereja ataupun via online. 让我们以充满喜乐、以感恩的心一起敬拜神。 Marilah dengan hati yang penuh syukur dan sukacita kita beribadah kepada Tuhan. 因为神的信实和慈爱随着我们直到如今。 Karena kasih setia Tuhan memelihara hidup setiap kita hingga hari ini. 今天是母亲节， Hari ini adalah Hari Ibu. 我们祝天下的母亲幸福快乐，母亲节快乐。 Kami ucapkan selamat kepada para ibu-ibu di hari yang berbahagia ini, semua bahagia dan diberkati. 请大家起立， Mari 彼 kita 此 bersama 握手 berdiri. 问安。 Kita sambil mengucapkan selamat kepada ibu-ibu yang berada di tempat ini. Selamat Hari Ibu. 母亲 Tuhan 节快乐！ memberkati. .现在我们预备心进入默祷。 Saat ini marilah kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdiam diri untuk masuk di dalam saat teduh. .今天的宣召问案来自诗篇第1篇第1到第2节。不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。 Dengarkanlah panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 真正的敬拜是受神话语启发的敬拜，让我们准备好聆听神的话语。 Ibadah yang sejati adalah ibadah yang terinspirasi oleh firman Tuhan. Marilah kita siapkan diri kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. 我们的帮助是从造天地的耶和华而来。 Pertolongan ibadah kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. 阿门。愿恩惠平安从圣父、圣子、圣灵三一神与你们同在。 Kiranya kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertaimu dan menyertaimu juga. 请坐。 Silakan duduk.我们的主，我们的神是配得荣耀、尊贵、权柄的神。 Tuhan dan Allah kami layak menerima hormat, puji, dan kemuliaan serta kuasa. 让我们欢呼，高举耶稣的生命。
Marilah kita bersama bersorak, memuji dan meninggikan nama Yesus. 我们来唱尊贵主。 Kita nyanyikan lagu Mulia. 请大家起立。 Mari kita berdiri menyanyikannya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, aglai kerajaannya, dari surga dengan cantik kau sumatnya. Dipuji, ditinggikan, Yesus hormatan, muliakan Kau, ya Yesus Raja. Tingginya, sembah Raja mulia, yang terjadi di dalamnya jadi raja. Yang terjadi di dalamnya jadi raja. 今天的献读经文是来自罗马书第6章第9到第10节。因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了。他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活着。 Dasar ibadah kita pada pagi hari ini juga diambil di dalam Roma 6 ayat 9 hingga ke 10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah dibangkit dari antara orang mati, tidak lagi mati. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 请大家坐下。 Silakan duduk. 感谢神，耶稣在十字架上以重价买赎了我们。 Puji Tuhan, di atas salib Kristus telah membayar lunas hutang dosa kita. 如今我们不是属于自己，而是属于神，直到永远。 Maka sekarang kita bukan milik diri sendiri, tapi kita jadi milik Allah sampai selamanya. 我们一起来唱：我今永远属他。 Marilah kita nyanyikan sebuah pujian, sekarang ku milik Yesus. Tuhan Yesus melosing di dalam我天上的家，我眼中的羊，他是全身的上一上将，他将用力气。
们进入认罪祷告。 Marilah kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. 主啊，我们来到你面前，承认我们的软弱无能。 Oh Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu mengaku akan kelemahan dan keterbatasan kami. 我们应做的不做，不应做的反去做，甚至亏欠了神的荣耀。 Seringkali apa yang seharusnya kami lakukan tidak kami lakukan dan sehingga mendukakan hati Tuhan. 我们更选择依靠自己的聪明能力，却不顺服圣灵的引导。 Seringkali kami mengikuti jalan kami sendiri dan kami tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus. 求主赦免我们的罪，更新我们。 Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami dan perbaharui hidup kami. 让我们靠着主的力量，过得胜、永生一人的生活。 Agar dengan kekuatan dari Tuhan kami mampu untuk melakukan perjalanan hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. 奉主耶稣的名求，阿门。 Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 我们已经诚心在神面前承认自己的罪，请听赦罪之恩，取自于约翰一书第5章11到13节。这见证就是神赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了神的儿子，就有生命。 没有神的儿子就没有生命。我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。 Kita yang telah menerima penebusan dosa dari Tuhan, marilah kita dengarkan berita anugerah yang terambil di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 hingga ke 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 这个礼拜的新生指导取自于《使徒行传》第2章42到17节，我们一起来读。 Petunjuk hidup baru pada minggu ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan 47 dibacakan dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 1、2、3，都恒心遵守使徒的教训，彼此交结，掰饼祈祷，赞美神。 得众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。 Dalam bahasa Indonesia kita juga baca bersama Kisah Rasul 2 ayat 42 dan 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 请坐。 Silakan duduk. 作为神的儿女，我们应该怎样活在世上，使别人认出我们是真正的基督徒？ Sebagai anak Tuhan, bagaimana sikap hidup seorang Kristen sehingga orang lain dapat mengenal kita adalah murid-murid Kristus. 我们一起来唱《相爱见证》。 Marilah kita nyanyikan dikenal sebagai orang Kristen. Ibu-ibu, saudari yang menyanyikan. Kita 要让南北朝连大朝，身上
我们进入公祷。 Marilah kita masuk di dalam doa syafaat. 以历代各地的众信徒，我们来宣读《使徒信经》。 Marilah kita bersama dengan umat sepanjang abad kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. 先用中文来读，然后印尼文。 Dalam bahasa Mandarin, kemudian dalam bahasa Indonesia. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童圣女玛利亚所生，在本都比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我们仍旧站着，我们进入公祷。 Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. 第一，我们为着6月份本堂将举办的家庭进修会祷告。 Marilah kita berdoa bagi retreat keluarga besar GKT Hosana yang akan diadakan pada bulan Juni. 为一切筹备的工作、讲员、参加者祷告。 Kita berdoa bagi para persiapan, para panitia, pembicara, dan juga setiap yang ikut serta. 求主圣灵动工带领，使这次的进修会可以带来教会的复兴。 Biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja di tengah-tengahnya akan membangun gereja ini, 并且建立信徒之间有更美好的交通与团契。 agar boleh terjadi komunikasi dan persekutuan yang indah antara setiap anggota jemaat. 我们开声祷告。 Mari kita buka suara berdoa. 亲爱的主耶稣，我们来到你面前，特别纪念到我们教会6月份要举办的解修会家在你手中，求你赐福圣灵动工在会当中，给我们每一个人都有一个饥渴慕的心，来一起 melalui retreat kali ini. 来参加主耶 Para 稣，让我 panitia 们再 boleh 次借着 mempersiapkan 这个 dengan 机 baik 会，我 segala 们有新的 aktivitas 做 yang akan dilakukan 复 dan 兴 acara. 我们的 Kami 做 juga 长 berdoa 进， bagi 求你支 pembicara. 持我们一个 Tuhan 无论 kiranya Kau menolong 筹备的 memperlengkapi 这 dengan 工作 hikmat dari 一切 surga, 的讲员 yaitu 求主 Pendeta 赐 Silat 福 Sriman. 军工 Kami 我们 berdoa 所 bagi 需要的 setiap 使我们来到你 jemaatmu 面前 memiliki 都能够 kerinduan untuk 与 ikut 这 serta 种 di dalam acara retreat kali ini, agar kami boleh semakin akrab satu dengan yang lain, dan kami boleh semakin mengenal Kristus melalui persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 第二，我们为着青少年5月份要看望班蒂波多海亚的社会服务活动祷告。 Kita berdoa bagi aktivitas yang akan dilakukan oleh Komisi Pemuda dan Remaja untuk mengunjungi Panti Pondok Hayat, 让青少年们从年轻的时候可以学习把主的爱分享给那里的人。 supaya anak-anak muda sejak dini mereka boleh berbagi kasih kepada orang-orang di panti, 使那里的人也能认识神和经历神。 supaya orang-orang yang berada di panti mereka pun bisa mendapatkan kasih dan berkat Tuhan dan mengalami Kristus di dalam hidup mereka. 我们祷告， Mari kita berdoa. 亲爱的 Bapa 主 di 耶稣，我们 surga, 来到 kami 你面 sungguh 前，特别 bersyukur 进到5 karena 月份 para 的 pemuda 社 dan 会 remaja 服务 menyadari 活动祷 akan 告。 butuhnya
hidup berbagi di tengah zaman yang penuh dengan kekurangan. Tuhan, saat ini mereka akan mengadakan kunjungan ke panti Pondok Hayat. Tuhan, kiranya Kau sendiri yang boleh bekerja melalui kedatangan mereka boleh membagikan kasih, membagikan sukacita walaupun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah. Tuhan, biarlah sejak dini anak-anak muda mengenal akan kasih Kristus dan sungguh boleh membagikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 最后，我们为着今天中午执事会议祷告。 Marilah kita berdoa bagi rapat Panatua dan hamba Tuhan siang hari ini. 求主在当中掌权，给理事、传道、牧师们都能够顺服神的旨意，执行神所吩咐的一切使命。 Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada gembala sidang, hamba-hamba Tuhan dan para panatua agar boleh menunaikan tugas tanggung jawab untuk amanat agung Kristus. 我们祷告， Mari kita berdoa. 亲爱的 Bapa, 主耶 kami 稣，我 datang 们特别 kepadamu, 见到 kami 今 ingin 天中 menyerahkan 午 akan 执事会议 rangkaian 总来 rapat 到 yang 你面 akan 前，求你 diadakan 掌 siang 权， hari 在 ini. 当中 Para 圣灵动工每 gembala 一个人 sidang, 心中 hamba-hamba 都有 Tuhan 一个 dan 谦 juga 卑顺服的 panatua. 心， Tuhan, 来一 kiranya 起 Kau 讨 sendiri 论 yang 医 boleh 治，求你 memberikan 帮助 hikmat 他们， bijaksana 让他 kepada 们能够按 mereka 照主的旨 agar 意顺服 apapun 在 yang 主的手中， dibicarakan, 能够遵 apapun 行 yang 主 mereka 帮 pikirkan 助他们 bersama 所做 boleh 所决 sesuai 定 dengan 的 kehendak 所计 Tuhan 划 dan 的， rencana 都是 Tuhan 按照 untuk 主的 membangun 旨意 gereja ini 可以 semakin 复 hari 兴我 semakin 们教 baik. 会。 Tuhan, 然后 Engkau 求你 berikan 真 mereka 是否今 kerendahan 天上 hati 主 yang 啊， mau 求你听 dipimpin oleh Tuhan sehingga setiap keputusan boleh bermanfaat bagi pembangunan gereja tubuh Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 主耶稣，一下子我们要听神的话，求 Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabdamu. 你知道我们心中的需要、心中的问题， Engkau tahu segala pergumulan hati kami dan masalah kami. 求主借着你仆人把主的信息传扬， Pakailah hambamu untuk boleh menyampaikan firman-Mu, 使我们得着饱足。 supaya kami boleh dikenyangkan. 奉耶稣的名，阿门。 Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 请坐。 Silakan duduk kembali. 感谢主，今天早上李牧师要传讲主的道。 Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendapatkan firman Tuhan melalui pendeta Andri Lee. 有请。 Kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. 主内，亲爱的弟兄姐妹，大家早上好。 Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tengah segala aktivitas yang kita sudah jalani selama sepekan ini. 我们感谢神，我们今天大家在一个礼拜的活动当中，神再一次召集我们来敬拜他。 Untuk perenungan lebih jauh tentang firman, mari kita berdoa. 我们要思考神的话，我们先祷告。 Ya Allah, kami datang pada saat ini di hadapan-Mu, kami ingin belajar firman-Mu, berbicaralah kepada kami. 神啊，我们这个时候来到你的面前，我们要聆听你的话，求你再一次对我们每个人说话。 Berikan ketenangan kepada setiap kami dan tolong umat-Mu untuk mengerti maksud Allah yang ingin disampaikan pada saat ini. 请你安静我们每个人的心，叫我们可以明白你的心意。 Kami berdoa kiranya Roh Kudus boleh menuntun kami untuk menyelami kebenaran Allah itu. 但愿圣灵再一次引领我们，使我们可以明白你的真理。 Demi Putramu Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 hingga ayatnya ke-47. 请我们翻开我们的圣经，在《使徒行传》第2章第42节到第47节。 Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 hingga ayatnya ke-47. 《使徒行传》第2章第42节到第47节。 Saya akan bacakan 42 sampai 45 dalam bahasa Indonesia, 46-47 dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46节，他们天天同心合意，恒切的在店里，且在家中拜饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，将得救的众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。 Demikian firman Tuhan yang kita baca. Beberapa waktu lalu kita sudah memperingati bagaimana Kristus naik, dan pada momen ini kita melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada kita. 我们几天前，我们在这里已经纪念了主耶稣的圣天节，今天我们有纪念圣灵降临节。 Dalam hal itu kita akan kembali merenungkan satu tema keharmonisan dalam panggilan doa dan persekutuan. 所以今天我们有思考一个题目，就是在团契和祷告当中，神给我们的显照。 Mengapa tema ini menjadi penting bagi kita untuk kita renungkan kembali, Bapak Ibu Saudara-saudari 为什 sekalian? 么这个题目那么的重要，使我们值得再次重新思考呢？ Ada seorang teolog yang bernama Richard Land, dia menggambarkan situasi kekristenan pada saat itu. 有一个神学家，他在那边描绘当时的基督教的情景。 Dia katakan bahwa di tengah globalisasi perubahan sosial itu sangat cepat terjadi. 所以他说，在这个普世性的这个情况是多么很快的进展。 Di tengah globalisasi perubahan sosial yang cepat ini, kekristenan menghadapi yang namanya krisis identitas dan panggilan. 所以在这个普世性的显照当中，我们就看到上帝对每一个贤民的一个显照。 Dihadapkan dengan pilihan-pilihan di tengah perkembangan zaman itu, kekristenan menghilangkan nilai-nilai yang namanya nilai-nilai tradisional atau yang kita pegang sebagai ortodoksi. 所以在时代的进展当中，我们再一次可以看见神怎样使我们看到应该要怎样来去做。 Gereja mulai bias melihat bagaimana iman itu dihidupkan dalam praktek kehidupan mereka sehari-hari. 所以神就叫贤民知道怎样让实际的信仰可以在生活当中实践出来。 Gereja kehilangan arah untuk mendidik dan membawa jemaat itu kembali kepada dasar iman yang harusnya mereka percayai. 所以教会已经舍弃方向，以至于不能够带领信徒回到起初的这个信仰。 Sehingga dia ingin katakan komunitas kekristenan pada saat ini menghadapi masalah yang serius. 所以那个时候，基督教的团契他们就面对一个很严重的情况。 Komunitas bisa berkumpul sedemikian rupa, namun dia kehilangan, kalau saya pinjam istilah, kehilangan roh yang ada di dalam persekutuan itu sendiri. 所以在团契里面看起来那么的好，但是他们却舍弃他们其中的设置。 Sehingga seakan-akan mereka menjalani segala kegiatan, aktivitas, namun dia tidak menyelami yang terdalam di balik mereka berkumpul di sana. 以至于他们已经在那边做了很多的团契的活动，但是他们却舍弃了他们应当做的这个活动。 Karena ketika kita menyelami lebih jauh, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 因为当我们更深一层的来思考的时候， kenapa sedemikian jauh kekristenan itu merosot? 为什么基督教信仰那么快的那么走下坡呢？ Kita melihat bahwa sebenarnya kekristenan pada saat ini seringkali diletakkan kepada norma-norma atau aturan-aturan yang ada. 我们看见现在我们基督教的信仰常常着重在我们现有的条规还有律法。 Kenapa mereka harus bersekutu? Kenapa mereka harus beribadah? Mengapa mereka harus membaca firman? Mengapa mereka harus berdoa? Itu karena mereka takut mereka ini dihakimi sebagai orang yang bukan Kristen tulen, Bapak Ibu. 所以为什么他们要在那边团契？为什么他们要在那边祷告？为什么他们要在那边读经？就是害怕，就是让别人在那边说他们不是一个真正的基督徒。 Mereka takut melanggar diri mereka sebagai kekristenan kalau mereka tidak ibadah, mereka tidak berdoa, mereka tidak baca firman. Tuduhan-tuduhan itulah yang menjerat mereka, akhirnya mereka melakukan itu tanpa sebuah kesadaran di dalamnya. 因此他们怕别人在那边称他们不是基督徒，所以呢，他们就在那边
舍弃了他们应当所做的事情，他们的祷告，他们的一切都是以恐惧的心来做。 Tidak sedikit kita juga di dalamnya itu terjebak ketika kita menjalani segala aktivitas perkumpulan, persekutuan, itu bukan karena kita mengerti di balik itu, namun karena rasa takut dihakimi sebagai orang Kristen kenapa tidak terlibat di dalam itu. 在我们当中也是同样有这样的情况，因为我们怕别人论我们不是一个真正的基督徒，所以造成我们在那边参加敬拜啦，其他的一切活动。 Perspektif demikianlah yang akhirnya membawa kekristenan itu merosot sedemikian rupa di dalam kualitas dia memahami tentang bagaimana persekutuan dan ibadah yang kepada Tuhan itu. 所以这样的思想呢，就是造成他已经舍弃了他们应当有的舍着，来去团契，怎样来过信徒的生活。 Sehingga kalau Bapak Ibu seringkali melihat satu fenomena orang Kristen kapal selam Bapak Ibu. 所以我们看见有很多基督徒的好像潜水艇一样。 Jadi satu masa dia muncul nanti tenggelam lagi. Nah, Seperti kapal selam itu, dalam momen khusus dia keluar, nanti dia lenyap lagi. 所以它好像潜水艇一样，有时候出现了，但是结果有时候他们会沉下去，不再看见他们的人影了。 Kadang hamba Tuhan itu harus datang, penatua harus datang, teman-teman seiman itu harus datang, ingatkan, datang ibadah apapun. Sehingga dia datang ibadah itu karena seakan-akan norma atau hukum ataupun orang yang menilai dia itu akhirnya menggerakkan dia untuk datang. 所以造成他在那边恐惧，所以呢，他在那边如果有牧师来这事来，那么他们就会再一次来敬拜，但是他们的敬拜却舍弃了他们原有的设置。 Tidak semua memang orang yang datang ketika dikunjungi, dinasihati, diajak bicara itu datang karena ketakutan terhadap pelanggaran-pelanggaran identitas kekristenan itu. 所以他们怕别人论他不是一个基督徒，所以他们来的时候的目的就是带着恐惧的心来去出现在教会里面。 Karena bisa jadi ada kesadaran dan rasa pertobatan di sana. 因为在那边就是能够造成他有醒悟的心，还有悔改。 Namun dalam sisi yang lain kita bisa melihat juga dia datang karena ketakutan terhadap dirinya sebagai orang Kristen yang tidak melekatkan diri kepada ini dan bagaimana hukuman sosial itu diberikan kepadanya. 但是在另一方面，他们却带着恐惧的心，怕上帝刑罚他，因为他们不来做礼拜等等。 Yang kedua Bapak Ibu kita melihat bagaimana perkataan Richard Land tadi bahwa kekristenan pada saat ini seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan yang sedemikian rupa. 所以刚才日战神学家也说，我们看见很多的信徒做了很多的基督教信仰的一切活动。 Yang penting berkumpul, yang penting jalan-jalan, yang penting lakukan ini dan itu. 那么最要紧就是我们在一起团契，最要紧就是我们在那边遵行这一切。 Yang penting makan-makan di sana ada. 那么最要紧在其中，他们可以一同用餐。 Namun kehilangan yang paling esensi, kenapa dia harus berkumpul, mengapa dia harus bersekutu di 但 sana. 是却舍弃了其中应当有的舍着。为什么他们必须在那边团契？为什么他们必须在那边一同生活？ Dia terjebak kepada kegiatan itu, namun dia kehilangan makna di mana dia harus menjalankan kegiatan itu. 所以他们着重的就是在那边的一切的活动，但是他们却舍弃了他应当有的这个舍着。 Karena sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika kita berbicara tentang identitas kekristenan, 所以当我们讲到我们基督徒应当有的身份的时候呢， kekristenan itu melebihi dari sekedar rangkaian tindakan atau aktivitas. 所以呢，我们基督教信仰就是不是单单只做一切教会里面的活动。 Kekristenan itu bukan sekedar juga gaya hidup yang diatur ketat oleh segala norma-norma atau hukum-hukum yang membuat mereka ketakutan di dalamnya. 也不是那些律法造成他们存着恐惧的心，不敢来去违反它。 Sejatinya kekristenan itu adalah sebuah perjalanan relasi yang mendalam, yang berakar pada hubungan pribadi dengan Allah dan diikat dengan sebuah komunitas. 但是基督教信仰应该在那边以神的爱在那边彼此团契，而且被一个团契在那边以爱来去彼此联系。 Dan dalam relasi inilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kasih pengampunan itu menjadi pusat
Dan itu didasarkan oleh kasih dan pengampunan Kristus yang mengikat kita sekalian di dalamnya. 所以在这个团契，就是我们应该以基督教的信仰、基督教的爱，还有基督教的饶恕，在那边来去以爱来去彼此联系， Yang menggerakkan seluruh aspek kehidupan kita. 能够再一次感动我们每一个生活的层面。 Dan kita hidup tidak lagi untuk diri kita, namun hidup untuk kemuliaan Allah dan kehidupan bersama. 所以我们活着不应该为着自己而活，乃是为着神的荣耀而活。 Dan kita akan melihat bagaimana potret itu digambarkan dari jemaat mula-mula yang kita baca dalam Kisah Para Rasul. 所以我们看见这个画面呢，我们可以从初期教会可以看到信徒所过的生活， Sehingga kita tidak terjebak di dalam segala kegiatan aktivitas perkumpulan yang kehilangan roh atau spirit dari perkumpulan itu sendiri. 所以我们不至于被这些团契因为舍弃了圣灵的灵格，所以呢，我们常常中了他们的圈套。 Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 42 di dalam teks yang kita 我 baca. 们来看刚才我们所读的第42节， Di dalam ayat 42 ada gambaran bagaimana mereka bertekun untuk bersekutu bersama dalam pengajaran para rasul. 所以那个时候他们恒心遵守使徒的教训。 Di sini sebenarnya sebuah gambaran dalam ayat 42 ini bagaimana umat Allah itu menjalani sebuah perkumpulan atau persekutuan didasarkan relasi yang mendalam dan pengenalan mereka tentang Allah. 所以呢，他们的这个团契呢，就是以对他们对神的教训的这个认识而为重点的。 Di mana hubungan atau persekutuan itu diperkuat melalui doa, melalui pengajaran, melalui caring atau kepedulian terhadap satu dengan yang lain. 也借着祷告，也借着彼此的关心，来去使我们可以团契的。 Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam gambaran Kisah Para Rasul 2 ini adalah gambaran di mana persekutuan itu dibangun di tengah segala perbedaan satu dengan yang 所以我 lain. 们看见这个团契呢，是建立在彼此的不同点当中，使他们结合在一起。 Mereka bisa merayakan keragaman, keperbedaan satu dengan yang lain. 所以他们可以在很多的不同点，他们可以在那边彼此交界。 Dan ini terjadi karena mereka mengenal Allah dan mereka membangun relasi persekutuan itu di atas dasar kasih Allah itu 因 sendiri. 为他们认识神，所以他们就是以神的爱来去成为他们这个团契的基础。 Sehingga kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 42 ini kita mendapat sebuah gambaran yang utuh bagaimana mereka sangat peduli satu dengan yang lain dan mereka sangat mendasari persekutuan itu di dalam pengajaran para rasul pada 所以 waktu 我们看见那个时候，他们信徒在那边团契的时候，他们怎样遵守使徒的教训。 Satu sisi mereka adalah komunitas yang eksklusif karena mereka mendalami pengajaran para rasul di dalamnya. 所以他们是一个特殊的团契，因为他们在那边就是以这个使徒的教训为他们的重点。 Namun yang kedua Bapak Ibu persekutuan yang mereka bangun itu adalah persekutuan yang inklusif di mana mereka saling merangkul bahkan rangkulannya itu dirasakan di dalam kehidupan sekitar mereka. 而且他们也是包含在神爱里面，所以他们以神的爱来去包含这个团契。 Sehingga kita bisa melihat dari ayat 42 ini ada 3 bagian besar yang digambarkan mengapa mereka bersekutu di sana. 所以在这边描绘就是为什么他们在那边团契， Di mana mereka bersekutu itu ada pengajaran, 所以在其中有教训， ada kepedulian, 还有关心， ada doa di sana. 还有祷告。 Dan kita akan melihat bagaimana 3 gambaran yang dipakai atau 3 hal yang ditekankan dalam persekutuan mereka bersama. 所以我们看见这个3个要点是他们所着重的团契的要点。 Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 那么第一点呢， pengajaran. 就是教训。 Gambaran dari persekutuan yang digambarkan oleh jemaat mula-mula ini menegaskan bahwa mereka adalah komunitas yang punya kerinduan mendalam untuk bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. 所以这个初期教会他们的团契呢，就是他们有一个渴慕的心，愿意在神的话语里面成长。 Mereka tidak hanya menjadikan pengajaran para rasul itu sebagai sebuah pelajaran belaka. 所以他们不是单单把使徒的教训当作一个教训而已。 Dan dalam konteks kisah para rasul ini kita baca bahwa mereka itu bertekun kepada ajaran dari perjanjian lama, Bapak 所 Ibu 以我们看 Saudara. 见在这边他们着重的就是在旧约的旧约的律法里面的教训。 Mereka belajar
punya kerinduan untuk mengenal Allah dalam hidup mereka. 所以他们在那边蒙神的教导，他们有一个渴慕认识神的心， Dan tidak berhenti kepada pelajaran itu semata. 所以不单单在这个教训当中就停止了。 Tapi apa yang mereka pelajari bersama-sama itu dijadikan sebagai fondasi yang esensial dalam kehidupan mereka. 但是他们所领受的这个教训，成为他们在生活里面这个生活的要素。 Dia tidak hanya tahu terhadap sesuatu, 他们不单单知道某一样的事情， namun dia bawa apa yang dia tahu itu dalam kehidupan mereka. 但是他们却把他们所知道的带进他们的生活里面适用出来。 Baik secara pribadi maupun secara 不 komunitas. 论是对个人，不论是对团体， Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam kekristenan pada masa kini, 所以，若是我们看现在现在教会的情景呢， tidak sedikit kita dapat menemukan bagaimana mengadakan persekutuan itu tidak menekankan pengajaran dari firman. 所以我们看见有很多的团体，他们没有以神的话来为重点。 Walaupun tidak semua kita melihat perkumpulan atau persekutuan itu tidak ada pengajarannya di sana. 虽然我们不是说所有的团体没有这个教训在其中， Tapi kita bisa menemukan bagaimana persekutuan itu yang penting apa? Kumpul, Bapak Ibu. 所以我们看见的是这个团体，就是最重要是在那边一同在一起团体。 Kumpul yang penting senang, 最要紧就是我们欢喜快乐， yang penting tertawa, 最要紧我们能够在那边哈哈大笑。 yang penting sama-sama suka, sama-sama happy, Bapak Ibu. 那么最要紧就是我们能够感到很快乐。 Dan Bapak Ibu perlu tahu, 所以你必须要知 perkumpulan 道， atau persekutuan yang tidak dibangun di dalam pengajaran yang mendalam tentang Allah itu, 所以看见他们在教训他们那么的着重在使徒的教训里面那么的深刻的， tidak ada 顺行。 bedanya sebenarnya dengan perkumpulan-perkumpulan lain di luar kekristenan. 所以若是这样的话，那么就跟在教会里面以外的教会以外的团体没有区别了。 Karena tidak sedikit juga perkumpulan di luar tuh yang penting kumpul senang, Bapak Ibu. 因为在外面的团体也是好像这样的情景，就是最要紧的是大家能够聚集在一起，欢喜快乐。 Berkumpul karena dia suka terhadap sesuatu. 因为他们很喜欢某样的事情，团契在一起。 Ya kalau saya perkumpulan sama Lusa Berkat nih sama-sama doyan ngopi, Bapak Ibu. Jadi Nama- kadang saya ajak ngopi. 但是我跟berkat老师在一起，那么因为他很喜欢喝咖啡，我也很喜欢，所以我常常要他一同跟我一同喝咖啡。 Seharusnya ada Pak Sia satu lagi, tapi Nama Pak Inga Sia Yu. sudah retired, pensiun minum kopi. 应该是有些牧师也是很喜欢咖啡的，但是现在他已经没有这么做了。 Jadi kami berkumpul kadang berdua, kadang lebih dari ya ajak hamba Tuhan lain kita ngopi, kecuali Burut juga nggak terlalu suka kopi. 所以我们常常在一起，就是常常很喜欢喝咖啡。 Kami kumpul itu bukan sekedar minum kopi, Bapak Ibu, karena suka kopi. 我们在一起并不是因为我很喜欢喝咖啡，所以一起喝咖啡。 Tapi terkadang kami belajar untuk kepada firman, belajar mengenai pelayanan, belajar terhadap sesuatu. 但是我们在那边学习神的话，也学习某样的侍奉。 Jadi kita berkumpul itu bukan sekedar menjalani aktivitas ngopinya itu, 所以我们在一起团契，并不是单单做那个活动，喝咖啡的活动，不 tapi 是。 menggunakan momen perkumpulan itu saling menikmati untuk belajar bersama. 但是我们在那边一同在一起，就是我们能够彼此学习。 Dan inilah yang saya ajak kita untuk melihat bagaimana gambaran jemaat mula-mula mengajarkan kita, mereka berkumpul itu bukan sekedar karena mereka tertekan oleh segala pemerintahan Romawi pada waktu itu. 所以初期教会也并不是因着他们受罗马政府的镇压，所以他们在那边团契，不是的。 Mereka berkumpul bukan sekedar karena mereka minoritas pada waktu itu. 也并不是因为他们是占少数的，所以他们聚在一起。 Mereka berkumpul bukan karena mereka ini sama-sama keyahudiannya. 也并不是因着他们同样是犹太人，所以他们聚会在一起。 Tapi ayat 42 mencatat mereka berkumpul untuk bertekun dalam pengajaran para rasul. 但是他们聚在一起，乃是他们在那边恒信的遵守使徒的教训。 Inilah kerinduan yang kita bisa belajar bagaimana mereka ingin mengenal Allah itu dan tidak berhenti kepada pengetahuan itu sendiri. 所以他们怎样更深一层科目，更加的认识神的教训。 Yang kedua, kita bisa melihat dari gambaran ayat 42 itu ada kepedulian satu dengan yang 我 lain. 们也看见有彼此在那边教解，彼此关心。
Persekutuan yang mereka bangun itu tidak hanya sekedar belajar, Bapak 所 Ibu. 以他们的团契不是单单在那边学习， Namun kita bisa melihat tadi mereka jadikan itu sebagai fondasi esensial dalam seluruh hidup mereka. Mereka hidupi apa yang mereka pelajari. 所以他们把这些就是当做一个重要的要素，所以他们在那边关心，最重要的是关心他人。 Ada ruang untuk peduli, ada ruang untuk berbagi, ada ruang untuk apa? Digambarkan dengan istilah memecahkan roti di situ. 所以他们在那边彼此在那边交接，彼此在那边用这个掰饼来描绘。 Memang ada perspektif di mana orang katakan memecahkan roti itu mengarah kepada sebuah makan-makan bersama dan ada yang mengarahkan kepada perjamuan kudus. 那么不错，有的我们解释是这个掰饼是讲到关于圣餐，还有其他的。 Jika kita mengarahkan itu kepada perkumpulan untuk makan bersama, di sana ada penekanan mereka peduli dan saling berbagi satu dengan yang lain. 所以他们聚在一起，他们除了在那边掰饼，就是有一个要素，就是他们在那边彼此在那边关心他人。 Jika kita rujuk kepada gambaran memecahkan roti itu sebagai perjamuan kudus, itu merupakan juga gambaran pembentukan kesatuan di antara umat Allah yang beragam menjadi satu tubuh dan Kristus adalah kepala. 所以，若是我们把这个在一起的这个拜饼，就是用这个圣餐来描绘的话，就是表示说他们以基督的爱在那边彼此在那边交接拜饼，彼此在那边把基督的爱分享出来。 Di mana melalui itu Bapak Ibu ada sebuah proses mereka memperkuat iman satu dengan yang lain dan mereka mengakui dan menghargai satu dengan yang lain di dalam kehidupan 所以 mereka. 他们彼此在那兼顾他人，彼此兼顾他人的信心。 Ini jarang sekali terjadi. 那么这个是很少有这种现象发生的， Jarang sekali terjadi pada saat ini. 在现今的教会很少看到这样的情景。 Saya ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat berapa tahun yang lampau sebelum COVID. 所以我记得，如果在疫情之前的所发生的事情呢， Kadang saya sempat bawa itu lewat Bu Elani juga orang Papua Bapak Ibu, berapa belas orang itu. 所以我们看见艾兰尼传道在那边带了很多人来， Itu saya jemput, saya antar pulang mereka. 所以我接他们以后也是送他们回家。 Saya ingat anak muda itu kadang sulit menerima keberadaan mereka. 那么以至于看到那些年轻人很少我们很难接受他们的状况。 Ini kita bisa lihat bagaimana hal kekristenan itu tidak sekedar belajar dan berhenti kepada pelajaran itu. 所以基督教信仰不是单单在那边学习教训，而且停在那个教训当中。 Tapi kekristenan itu lebih kepada itu untuk peduli dan merangkul satu dengan yang 但 lain. 是更深一层，我们应该在那边彼此在那边团契，彼此关心。 Saya ingat waktu ketuanya itu terakhir nggak mau lagi saya jemput. 所以有一次他的这个主席呢，他不要我接他了， Karena dia merasa belum dirangkul dan tidak diterima. 因为他觉得你们还不能够接纳我。 Waktu itu pergulatan dalam segala pikiran dan hati saya waktu mereka akhirnya memutuskan tidak lagi gabung. 所以当他们在那边做这样的决定的时候，我心中是在很大的交战。 Apapun yang terjadi dalam perjalanan dan hingga pada saat ini Bapak Ibu, mari kita belajar bahwa gereja persekutuan itu tidak hanya kita belajar dan berhenti kepada pelajaran itu. 所以让我们这个时候来一同学习，所以我们所领受的教训，不是就是停留在那个教训当中而已。 Namun lebih kepada itu membawa pelajaran itu untuk mempengaruhi hidup kita dan kita peduli terhadap orang lain. 所以我们把这个教训带进我们的生活里面，我们在那边关心他人。 Tidak sedikit mungkin pada saat ini ada orang baru datang di 那么 gereja. 可能在我们当中有新来的弟兄姐妹， Tapi mereka bukan orang-orang yang disambut hangat oleh kita. 但是我们却没有很热情的来去款待他们。 Bisa jadi karena mereka berbeda dengan kita. 那么可能呢，好像他们跟我们有不同的地方。 Tapi firman Tuhan mengajarkan kita persekutuan itu dibangun bukan sekedar karena kita ini sama. 我们在那边团契，并不是因着我们相同，所以我们在那边团契，不是的。 Tapi didasari oleh firman Allah yang mengajak kita untuk merangkul satu 但 dengan 是以 lain. 神的话为基础的要点，使我们能够彼此在那边愿意关心他人。 Mari kita boleh merangkul orang-orang yang datang di sini untuk kita kenal
dan kita bertumbuh bersama dalam pengajaran firman. 所以让我们这个是来去关怀每一个来到我们教会的每一个弟兄姐妹，因为让我们可以从主的教训里面，我们更加的成长。 Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana persekutuan itu dibangun di dalam doa. 那么第三样呢，这个团契呢，是应该以祷告建立在祷告里面。 Mereka tidak hanya berakar dalam pengajaran Rasul, peduli terhadap sesama, tapi mereka juga menekankan pentingnya doa sebagai ekspresi kehidupan mereka kepada Allah. 所以不单单应该在那边不单单在那边这个遵守使徒的教训，也不单单在那边关心他人，我们也应该在以祷告来去建立在团契里面。 Doa adalah bagian yang esensi dalam hidup mereka karena doa adalah ekspresi relasi mereka dengan Allah, relasi mereka dengan sesama, bahkan relasi mereka dengan dunia. 因为祷告是我们不单单是与神的关系，也是与世人的关系，与他人的关系。 Dan beberapa ahli mencatat mereka berdoa di dalam tradisi pada jemaat mula-mula itu tidak hanya mereka berdoa bagi diri mereka, mereka berdoa kepada Allah untuk dunia ini. 所以他们不单单为着他们自己祷告，他们也为着这个权势普世的事情来祷告。 Dan kita juga dipanggil di dalam segala persekutuan yang diadakan gereja untuk berdoa, tapi jangan terjebak kepada kegiatan doanya itu. 所以我们也是应该建立在祷告当中，不是叫我们的团契跌入在那一些不重要的教训里面。 Namun kita melakukannya karena sebuah kesadaran yang jelas mengapa saya harus berdoa. 因为我们应该知道我们为什么必须祷告。 Dan inilah tiga esensi yang digambarkan dari persekutuan jemaat mula-mula. 所以这个三个要点是初期教会的一个描绘。 Yang memanggil kita sekalian untuk membangun kehangatan dalam persekutuan kita. 所以这个写照在是邀请我们，是我们应该在团契当中怎样使我们的团契成为一个活热的团契。 Kalau tiga esensi ini tidak ada, Bapak Ibu, 如果这三个要件没有在我们的团契里面的话， perkumpulan kita nggak ada bedanya Nah, dengan Mama. yang ada di luar. 那么我们的团契就跟在教会以外的团契没有不同点了。 Persekutuan kita tidak ada artinya. 那么我们的团契也是没有意义了。 Karena persekutuan itu dibangun dan diajarkan oleh firman Tuhan ketika pengajaran, ketika kepedulian, ketika doa itu menyelimuti segala sesuatu. 因为团契应该建立在教训里面，也建立在这个关心当中，也建立在祷告当中。 Sehingga Bapak Ibu, ayat 46 itu digambarkan bagaimana ketika persekutuan yang mereka bangun di dalam pengajaran, kepedulian dan doa itu, mereka menemukan mutiara yang berharga itu. 所以当他们在那边遵守这些教训的时候呢，还有在那边关心，还有在那边彼此祷告的时候，他们就在其中找到很宝贵的珍宝。 Dikatakan ayat 46 itu mereka bergembira di sana, Bapak. 所以我们看见他们在那边欢喜的、快乐的。 Istilah gembira itu bukan sekedar mereka senang karena kumpul, Bapak Ibu. 所以欢喜不是单单因为他们在那边在一起，所以他们在那边快乐。 Kegembiraan itu seperti seseorang yang mencapai atau mendapatkan sesuatu yang sangat mereka idamkan dan mereka rindukan. 所以这个快乐在那边描绘成，好像他们找到一个很宝贵的珍宝的那种快乐的情景。 Bahkan sukacita yang luar biasa itu digambarkan seperti seseorang itu ketika dapat yang dia idamkan, yang dia rindukan, dia lompat kegembiraan yang luar biasa. 因为他们在那边科目所得到的结果他得到，所以他们在那边很快乐的、欢喜的。 Ini adalah gambaran yang dipakai ayat 46 ketika mereka menemukan sebuah persekutuan di mana persekutuan itu dibangun dalam pengajaran, kepedulian dan doa, mereka memperoleh mutiara itu, Bapak. 所以因为他们在那边使徒们在那边遵守使徒的教训，而且关心，而且在那边祷告，所以他们从这个团契当中，他们找到很珍贵的宝 Padahal 贵。 kalau Bapak Ibu lihat gambaran dari jemaat mula-mula pada waktu itu di tengah segala situasi yang tidak mudah 那 mereka 么 alami. 其实呢，如果你看当初的团契呢，他们是处在不容易面对的环境当中。 Ada tekanan, ada kesulitan, ada ancaman kematian. 那么有压力、有困难，还有呢死亡的威胁。 Namun di tengah itu semua mereka menemukan yang namanya sukacita yang besar. 但是从中呢，他们却找到一个莫大的喜乐。 Ini menarik ketika persekutuan itu dibangun di dasar yang benar, Bapak Ibu. Mereka akan menemukan
kehangatan dalam persekutuan untuk mereka bertumbuh di dalam. 所以一个团契若是建立在这个正确的教训里面，那么呢，我们就可以从中看到这个欢喜快乐的团契。 Bahkan ayat 46 itu juga dikatakan mereka dengan tulus hati. 他们在那边也是正信的， Tidak ada kepentingan pribadi di 没有 dalam persekutuan itu. 在团契当中没有世人的重要， Karena mereka mengenal kasih Allah yang besar. Mereka mengabaikan segala keegoisan. Mereka utamakan kebaikan daripada Allah yang dibagikan kepada satu 因 dengan 为 yang 他 lain. 们认识神的爱，所以他们就忽略了他们自己的需要，所以他们就把这个爱分享给他人。 Sehingga ayat 47 itu merupakan penutup dari perikop yang kita baca, dikatakan mereka menjadi berkat bagi lingkungan mereka. 所以47节是一个结论，就是他们成为世作为人的一个祝福。 Komunitas persekutuan yang sehat itu, So, mereka taman. membawa dampaknya kepada lingkungan yang mereka 这 ada. 个健康的团契呢，结果带来世作为的人的一个影响。 Bahkan kalimat yang terakhir dalam ayat 47 itu dikatakan mereka membawa kehadiran Allah di dalam dunia melalui komunitas itu. 甚至于透过这个团契上，他把神的爱临搁在团契里面。 Orang tidak pernah melihat Allah, 人从来没有看见过神， namun Allah hadir dalam 但是 komunitas 神临搁在他们的团契里面， dan dunia bisa melihat. 所以让世人可以看到有神的临搁。 Bukankah 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7-12 juga menggambarkan tidak ada orang melihat Allah. 所以岂不是在约翰一书里面也讲说，从来没有人看见上帝。 Namun orang bisa melihat Allah ketika umat Allah itu saling mengasihi satu dengan yang lain. 但是当我们的信徒能够再一次有神的爱在当中，就让世人可以看到神的爱。 Betapa ironinya sekarang kalau kita melihat bagaimana kekristenan itu saling nyikut satu dengan yang lain, saling menjelekan satu dengan yang lain, saling mengklaim satu dengan yang lain lebih bagus. 那么岂不是现在团契当中有很多在那边彼此在那边攻击他人，在那边以自己为自夸为最好的？ Bukan berarti saya katakan kita harus membuka diri terhadap perbedaan esensi di sana. 那么并不是我们应该在那边也能够接纳别人的教训在当中， Namun satu sinode saja bisa ribut satu dengan yang 但 lain. 是我们看到只有单单在一个团契里面，就是看有不同点，所以常常在那边争论了。 Jangan satu sinode, satu gereja pun perkumpulan satu, perkumpulan lain bisa saling menyakiti satu dengan yang lain. 甚至于同样的一个教会，因为有不同点，所以他们能够在那边彼此攻击他 Kalau 人。 persekutuan demikian, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? 若是有这种团契的话，我们怎样能够成为他人的祝福呢？ Bagaimana mereka bisa melihat Allah di dalam hidup kita? 我们怎样能够让神临搁在我们的团契里面呢？ Kiranya pembelajaran ini mengingatkan kita dan meneguhkan hidup kita. 当然，这个教训也再一次坚固我们每一个人的心。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, beberapa waktu lalu saya ada membaca sebuah kisah. Ada seseorang yang bernama Jonathan. 那么前些日子我读到一个事件，有一个人叫 Jonathan。 Jonathan ini hidup di tengah segala situasi yang tidak mudah. Dari kecil dia mengalami kekerasan di dalam keluarga, baik dari papanya yang sangat keras dan mamanya juga yang hidupnya berantakan. 所以求拿单，因为他从小是处在不良的环境当中，爸爸也是常常虐待他，妈妈也是在不好的环境当中，所以他在这样的情景当中他成长了， Dia tumbuh jadi anak pemberontak, Bapak. 所以他成为一个常常反抗的一个人。 Sampai besar dia jadi pencopet, Bapak. 所以直到他长大，他成为一个 Dia digambarkan dari satu tempat kota kelahirannya dia pindah ke Jakarta, makin melakukan kriminal yang besar. 所以他从小的地方搬到耶加达，在那边做了更大的这个偷窃的行为了。 Suatu kali dia mencopet, Bapak Ibu. 有一次呢，他在那边偷东西， Tapi celakanya yang dia copet itu aparat kepolisian. 但是呢，结果他所偷的那个人是警察部。 Sampai dia harus ditembak, dia ditangkap sampai dalam satu sisi dalam pergumulan itu dia sering berkata kalau bisa nyawa saya hilang saja.
所以呢，他因为在那边警察用手枪打他，所以呢，他在那边，甚至于他在那边说：“为什么我不直接叫我去世 Karena 呢？” pergumulan yang berat dalam masa lalu keluarga, pergumulan juga pada masa kini sebagai seorang pencopet yang tidak 因为 mudah. 他沉重的就是家庭的压力，这到现在他还是人就在那边受这个脱手的这个压力，很沉重了。 Dia bukan orang yang senang untuk mencopet. 所以他不是一个很喜欢偷的人， Namun dia mencopet itu sebagai bentuk kemarahan, kegeraman dia terhadap hidupnya. 但是因为他对生活也感到很不满，所以他就做了这个偷窃的行为。 Singkat cerita dia masuk penjara Bapak Ibu. 以后呢，他进监牢， Dia bukannya makin sadar, tapi marah semakin. 不造成他更加的醒悟，但是造成他更加的气愤。 Satu kali ada pendeta yang mengasihi orang-orang yang ada di penjara datang untuk membangun sebuah persekutuan di sana. 那么有一天，有一个很有爱心的牧师，他们就在这个这个监牢里面，在那边建立一个团契。 Pertama dia tidak terima dengan kehadiran 那 pendeta 么 itu. 起先他不能够接受这个牧师的到来， Namun lambat laun dia melihat ada perubahan terjadi di antara teman-temannya yang ada di penjara. 但是久而久之，他发现他的朋友们在监牢里面的朋友们有所改变了， Dan dia mulai tertarik Bapak Ibu untuk datang ke dalam persekutuan itu. 所以他开始受到吸引，他很想来参加这个团契。 Karena sejak pendeta itu datang membangun komunitas dari para napi di sana, ada perubahan hidup yang terjadi. 因为自从那个牧师在监牢里面建立一个团契，所以造成其他的朋友们他们都有生活的改变了。 Dalam kesaksian itu digambarkan hawa atau suasana yang dulunya mencekam sekarang penuh dengan tawa dan canda. 那么过去受压力的这个情景，结果造成一个很欢喜快乐的环境了， Sehingga cerita dia masuk ke dalamnya. 所以他就参与这个团契了。 Dan dia di dalam persekutuan itu diterima bukan sebagai seorang kriminal. 所以他在那边被接纳，不是单单以他是一个囚犯的身份被接纳， Namun dia diterima sebagai orang yang menerima belas kasih Allah dalam kemurahan. 但是呢，在神的慈爱里面所接纳的一个人。 Mereka dibangun dalam persekutuan itu dan dia juga secara pribadi dibangun belajar firman. Bahkan dia boleh saling peduli satu dengan lain. Dan mereka boleh berdoa bagi pekerjaan 所 Tuhan. 以在当中，他也在那边学习使徒的教训，也在那边能够在那边学习怎样去服侍。 Pada akhirnya terjadi sebuah pertobatan karena kelahiran baru yang sudah dia terima. 那么因着他在那边悔改，所以呢，他得着新生的生命了。 Bapak Ibu mungkin gereja kita Tuhan pakai ada orang-orang seperti Jonathan yang dikirim di tengah-tengah kita. 那么可能上帝使用我们的教会，可能有好像 Jonathan 的那种人，上帝派他来到我们的教会。 Secara fisik mungkin kita merasa ini adalah orang yang punya kejahatan-kejahatan di masa lalu. 那么可能按照我们来看，好像他是过去是一个作恶的一个人， Tapi Allah ingin memakai komunitas kita untuk menolong dia. 但是神要用我们的团契来去帮助他们。 Apakah komunitas kita, persekutuan yang kita bangun adalah persekutuan yang berakar di dalam firman, bertumbuh untuk saling mengasihi, bahkan berbuah bagi kemuliaan Allah. 那么今天我们的团契是否建立在教训当中，建立在关心当中呢？或者是建立在这个在主里面成长的一个团契里面？ Sehingga ketika Jonathan itu datang di gereja kita, 以及当多纳丹来到我们教会， dia lihat Allah di dalam komunitas. 他们可以在团契当中看见有神在当中。 Dan dunia juga di sekitar kita bisa melihat komunitas kita, komunitas yang hangat karena Allah hadir di sana. 也让外面的教会里面外面的人能够看到有神的爱，有神的温暖在我们的团契里 Mari 面。 panggilan kita koreksi diri kita 所以让我 masing-masing. 们这个时候来反省我们自己。 Kita memperkuat komunitas kita yang berakal dalam pengajaran yang baik. 所以让我们在团契当中，我们可以建立在好的教训里面。 Sebagaimana jemaat mula-mula mengakarkan semua pengajaran kepada pengajaran 就 rasul. 好像初期的教会，他们怎样着重在使徒的教训里面。 Yang kedua, mari kita mengoreksi juga diri kita dan memperkuat komunitas kita untuk tumbuh dalam kasih menerima perbedaan yang ada. 也让我们来反省我们自己，让我们可以在彼此的不同点当中，我们可以来去有一个甜蜜的关系， Dan yang 交通。 ketiga,
Mari kita mengoreksi dan memperkuat komunitas kita untuk berbuah menjadi berkat bagi orang lain. 也让我们再一次反省我们的团契，让我们可以为主结果来荣耀神的名。 Sehingga apa yang kita harapkan yang terpampang di dalam mozaik yang ada di gereja kita. 所以让我们看见我们教会里面的这个画面呢， Berakar, bertumbuh, dan berbuah. 那么就是向下扎根，还有呢生长结果， Tidak sekedar menjadi hiasan di gereja kita. 不是单单成为一座土画在教会里面， Tapi menjadi spirit atau roh kita untuk hidup bersama di hadapan Allah. 而是成为我们在灵里面应该在活在神的里面的一个画面。 Tuhan berkati kita sekali. 神祝福我们大家， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. 神啊，为着你的话，我们谢谢你， Berkati kami semua untuk menghayati, merenungkan, dan menghidupi firman ini. 帮助我们，叫我们思考，也让我们把神的话活出来。 Agar melalui komunitas kami, GKT Hosana, kami boleh membawa kabar baik dan menghadirkan Allah di tengah komunitas ini. 好，让透过和善的团契，让我们可以把神的话、神的爱再一次在我们当中流露出来。 Kiranya mereka yang ada di luar maupun yang ada di dalam yang Tuhan percayakan bisa melihat kehangatan kehadiran Allah di tengah komunitas kami bersama. 所以让教会以外的人，他们可以感受到有神的爱临格在我们的教会里面。 Kami berdoa, kami berseru menyerahkan perenungan kami bersama dalam tangan dan kasih-Mu ya 我们 Tuhan. 再一次把这段神的话交在你的手中。 Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. 我们奉主耶稣基督圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih. "感谢李牧师所传讲的道， Terima kasih kepada Pendeta Andri yang sudah menyampaikan firman Tuhan. 让主的话可以记在我们心中，靠着主的力量来实行。 Kiranya Tuhan menolong melalui firman Tuhan yang ditaburkan. Dengan kekuatan daripada Allah Roh Kudus boleh memampukan kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 接下来我们要回应神的道，我们一起来唱主里合意，同时举行奉献。 Untuk menanggapi firman Tuhan, marilah kita nyanyikan satu pujian yaitu Jadikan Kami Satu sambil menjalankan persembahan.
们为奉献祷告，请谢牧师带领祷告。 Kami akan masuk dalam doa persembahan yang akan dibawakan oleh Pendeta Sia. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh beribadah bersama, terlebih lagi juga boleh mendengarkan pengajaran firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai umat Tuhan dalam hidup bersama. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan dalam kehidupan, keluarga dan juga pelayanannya. Kami juga bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan kami untuk membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami untuk berbagai berkat Tuhan yang kami alami. Biarlah kami juga boleh memberi seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin。谢谢谢牧师。 Terima kasih Pendeta Sia. 接下来会务报告， Selanjutnya adalah Changyong. warta gereja 印尼语来报告。 dan akan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Kami minta untuk warta ditayangkan. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat sekalian. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di GKT Hosana. GKT Hosana memiliki dua ibadah, yang pertama pada pukul 7 pagi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Mandarin, dan ibadah yang kedua pada pukul 9.30 dengan menggunakan bahasa Indonesia. Komisi Usiawan akan mengadakan persekutuan pada hari Rabu tanggal 15 Mei dengan tema Kepercayaan dalam Keharmonisan dengan pembicara Ibu Hana Yulianik bertempat di Gedung Utama GKT Hosana pada pukul 10 pagi. Persekutuan doa malam akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Mei dengan tema Duduk di sebelah kanan Allah Bapa dengan pembicara Evangelis Calvin Renata bertempat di Geraha Hosana lantai 3 pada pukul 18.30. Persekutuan doa malam wilayah selatan akan dilakukan di Hotel Yellow lantai 7 pada tanggal 16 Mei pada pukul 19 dengan tema panggilan doa dan persekutuan secara komunal. Komisi Wanita akan mengadakan persekutuan pada hari Kamis tanggal 16 Mei dengan tema Hidup Bertekun dalam Doa dengan pembicara Pendeta Antonia Pauline Tandra bertempat di Gedung Utama GKT Hosana pada pukul 4 sore. Komisi Pemuda akan mengadakan persekutuan pada hari Jumat tanggal 17 Mei dengan tema Kuasa Perkataan dengan pembicara Evangelis Ruth Liang bertempat di Geraha Hosana Ruang Kaca pada pukul 18.30. Komisi Remaja akan mengadakan ibadah pada hari Minggu tanggal 19 Mei dengan tema Satu Tubuh di dalam Kristus dengan pembicara Pendeta Yunus Sutandio bertempat di Geraha Hosana lantai 3 pada pukul 9.30. Demikian warta yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. GKT Hosana memiliki banyak komisi dari anak sampai usiawan. Semuanya ada aktivitas, ya bukan aktivitas tetapi komunitas yang boleh mempersatukan kita satu dengan yang lain dan saling mengasihi serta belajar firman. Ya, kiranya kita boleh mengambil kesempatan ini dengan baik. Selanjutnya adalah hari ini ada rapat pleno ya yang diadakan pada pukul 12 siang di Geraha Hosana. Kiranya para hamba Tuhan, panatua boleh mempersiapkan diri. Dan lanjut kita ada pelayanan hamba Tuhan secara khusus berdoa untuk Laos Tindi yang pada hari ini 12 Mei melayani di Gereja Kristus Tuhan GKT Nirwana. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Dan kita juga ada satu proyek besar ya, proyek besar yaitu retreat keluarga besar GKT Hosana. Mohon ditayangkan.
apakah di antara Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini ada yang belum daftar ikut retreat? Seperti tadi firman yang disampaikan oleh Pendeta Andre, beliau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam ikatan kasih Kristus melalui persekutuan, komunikasi yang indah. Oleh sebab itu bagi yang belum daftar, monggo ya, cepat daftar. Kami sangat berharap inilah komunitas yang boleh kita bangun, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mengisi satu dengan yang lain dengan hal-hal yang positif. Oleh sebab itu janganlah kita kelewatan. Mari tadi katakan, mari ikut ya. Saya harap bagi yang belum daftar boleh mendaftarkan diri kepada Ibu Lina sebagai penanggung jawab ya, dan juga ada orang-orang yang lain yang ditentukan. Biarlah kita semua bergembira di dalam Tuhan, bersekutu, saling menguatkan. Amin saudara. Jangan amin toh, ikut ya, daftar dan ikut ya. 会务报告到此， Warta gereja sampai di tempat ini. 愿一切荣耀都归于他。我们要结束今天的崇拜，请大家起立唱善意颂，然后请李牧师祝祷。 Kami akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Allah. Dan doa berkat, kita nyanyikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andre Ligawan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, penebusan yang kekal dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, di dalam persekutuannya yang intim memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan dengannya, dan kita boleh saling membangun satu dengan yang lain, dan Allah Tritunggal itu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan 赐福你们。 Ibadah telah usai, Tuhan memberkati. 我们唱祝福歌，彼此握手。 Marilah kita nyanyikan lagu berkat sambil memberikan salam kepada semua sahabat. Silakan.平安。
Terima kasih kepada seluruh seluruh pelayan pelayanan Tuhan. ibadah.